KPM. Kain songket, ai, kain songket, ai. Sekejap. Bukan kain songket, kain pelekat lah. Aduh, kain songket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, sila patuhi SOP ya. Sentiasa menjaga jarak 1 meter, sentiasa memakai pelitup muka dan juga cuci tangan dengan gel pembasmi kuman. Ini saya nak tanya, siapa punya kain songket ni? Siapa punya? Kita tengok sikit. Cikgu punya dah. Cikgu punya dah? Siapa yang dimasukkan cikgu punya dah ni? Kalau nak tahu siapa, jom kita tengok profil guru hari ini. Wah, cikgu punya. Tuan punya songket sudah sampai dah. Ini dia kita bersama dengan... Patutlah pun cari songket tadi tak jumpa. Letak sekejap jadi ampaian dah hilang. Rupanya kena curi songket ni. Nak kena. Rotan nanti. Ya, Cikgu Zainab. Assalamualaikum. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Cikgu. Cikgu tengok apa kat luar tu, Cikgu? Tengok Iman ke? Cari ni, Akmal ni. Takut dicuri yang lain lagi nanti. Ya. Cikgu, ini saya nak tahulah kan yang mana hari ini kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Ya, betul. Lepas tu tiba-tiba ada kain songket. Ya. Cikgu pula, wah, dengan baju batik. Cikgu mungkin boleh ni sikit, Cikgu. Posing sikit. Wah, Aceh. Kenapa hari ni kalau Akmal tengok cikgu pakai baju apa ni? Kita batik. panggil ni. Ya, baju batik, ada corak batik. Betul, ada corak batik. Kerana sesuai dengan tajuk yang cikgu nak ajar pada hari ini. Iaitu? Berkenaan dengan asli dan contemporary. Ya, betul. Yeah. Sebutan itu. Sebut mesti betul. Betul. Cikgu nak tahu tak apa yang lagi betul, Cikgu? Yang lagi betulnya kalau kita lakukan ini dia. Kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Zainab untuk kita lakukan dulu sanitasi. Boleh ke, Cikgu? Boleh. Okey, jom, Cikgu. Ini kan satu kewajipan sekarang ni dalam norma baru ya. Betul tu. Okey, jadi boleh gunakan terlebih dahulu. Cikgu tekan ke dekat sana, Cikgu. Okey, dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19, Cikgu. Ya, InsyaAllah. Amin. Okey, kita dah tahu dah Cikgu Zainab yang cukup ceria, cukup cantik, cukup lah. Cukup. Okey, dan juga mata pelajaran yang kita nak belajar iaitu Bahasa Melayu dalam bab karangan bahagian A, betul, Cikgu? Ya, penulisan bahagian A, tema 12, asli dan contemporary. Okey, tapi saya nak tahulah kan, sekolah pilihan hari ini. Katanya ada 5 buah sekolah. Nak tahu siapa ni? Kita mulakan dulu dengan ini dia. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damansara Utama 3, Cikgu. Tu terbalik dah tu. Terbalik, Cikgu. SMK Bandar Utama Damansara 3. Ini kita bersama dengan Suraya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suraya Jasmine binti Muzaffar Muhammad dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Dan cita-cita saya menjadi wartawan. Inilah tempatnya. Terbaik, Suraya. Okey, seterusnya kawan awak Said Yahya, betul ke? Betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada Didik TV. Nama saya Said Yahya bin Said Nasruddin. Saya dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi doktor perubatan. Terbaiklah Yahya. Nanti kita akan nampak klinik Yahya. Okey, itu pelajar-pelajar daripada SMK Bandar Utama Damansara 3. Seterusnya, kita juga ada murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Selangor. Siapa tu? Yang mana satu tu?
Selamat sejahtera. Nama saya Hemantraj, anak lelaki Muralirat. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Cita-cita saya adalah untuk menjadi ahli kriminologi. Oh, banyak tengok CSI ni cikgu. Okey, dan seterusnya daripada SMK Damansara Utama, yang mana satu tu? Selamat sejahtera semua, nama saya Arsen Mat Mutusami. Saya dari SMK Damansara Utama dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang saintis roket. Wah, ni mesti Hebat-hebat, akan kerja ya. dengan ni cikgu. SpaceX tu, Tesla cikgu. Terbaik. Okey. Seterusnya SMK Setia Alam, yang mana satu Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ismail bin Rizam dan cita-cita saya menjadi seorang akaunten. Accountant. Terbaik. Okey. Dan terakhir sekali, katanya daripada SMK Agama Krian Perak cikgu. Orang kamu cikgu? Ya, betul. Siapa tu nama? Nama saya Asna Tasni binti Muhammad Razi dari Sekolah SMK Agama Krian Perak. Baik. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli forensik. Wah, dia boleh kawan tadi tu. Siapa namanya tadi tu? Heman cikgu. Pandai Pandai je lah. kan. Okey, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada jam ini bersama dengan Cikgu Zainab. Yang mana kita nak tahu macam mana nak dapat keputusan yang sukses dalam mata pelajaran Bahasa Melayu cikgu. Tapi apa-apa pun kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 20 berapa cikgu? 21. Iya, selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir. Saya pasti cikgu pun dah bersedia ke cikgu? Dah bersedia cikgu? InsyaAllah. Okey, tapi sebelum itu ni saya nak tanya dulu pendapat dekat kawan-kawan kita ni kan. Apa pandangan mereka mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu ni? Sebab kalau kita cakap mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu ni, Bahasa Melayu senang nak dapat A cikgu. Betul ke ni? Saya nak tanya kepada Arasan dulu. Selamat sejahtera. Saya sebenarnya suka sangat bahasa Melayu. Cuma apa yang saya risau ni, kadang-kadang temanya susah nak difahami ataupun susah nak ditafsir lah sebab kata-katanya boleh diselok-belokkan kan. Jadi itulah cuma risau utama saya lah. Dari segi yang bahasa tu cikgu Sebab hari kan. ni nak belajar menulis karangan je Akmal. Itu sebab mereka sangat risau ya. Sebab tu penggunaan bahasa tu cukup penting cikgu Ya, kan. sangat penting. Okey, itu kata Arasan. Kalau kata Yahya pula, macam mana Bahasa Melayu ni? Terutamanya dalam karangan ni. Senang ke sebenarnya Yahya? Saya sebenarnya mengalami masalah untuk mendapatkan maklumat daripada bahan ransangan, terutamanya bahan ransangan grafik dan gambar. Sebab saya mempunyai penguasaan kosakata yang lemah dan suka untuk mengolahkan isi yang boleh diperolehi daripada bahan ransangan yang diberikan. Oleh itu, saya berharap selepas tamat rancangan ini, saya mampu menulis karangan bahagian A berdasarkan bahan ransangan yang diberikan dengan baik. Itu dia jawapannya. Okey, tapi kalau Tasnim pula, katanya awak memang suka sangat dengan mata pelajaran Bahasa Melayu ni dan memang awak yakin akan dapat A1. A1 ke cikgu? Ke A+? A+ sebenarnya. Pada pendapat saya, karangan bahagian A ni dia akan menjadi susah apabila kita tidak boleh mengeluarkan tema yang selari dengan karangan yang diberikan, dan bila benda tu jadi kita tak boleh keluarkan isi yang betul untuk karangan yang diberikan. Itu kata Tasnim dan juga pandangan kawan-kawan yang lain tadilah cikgu. betul. Yang mana rata-ratanya saya melihat banyak permasalahan datangnya daripada nak pilih kosakata yang betul cikgu. Dari segi temanya juga dan juga kalau dapat satu gambar tu macam mana kita nak mengeluarkan idea-idea untuk kita menulis. Betul cikgu Betul. Jangan risau. Cikgu Zainab ada. Okey. Jadi kita boleh mulakan kelas kita cikgu? Boleh. Baik, Akmal salah seorang murid ya. Murid yang ke-7 yang akan menjadi apa orang kata akan disoal juga ya untuk hari ini. Hari ini sebenarnya kita nak belajar karangan bahagian A Akmal. Tadi kalau kita tengok pendapat murid-murid kita tadi Yahya, Arasan dan Tasni, mereka menghadapi masalah untuk mengarang. Betul. Jadi hari ini Cikgu Zainab nak ajar bagaimana cara
mengarang untuk karangan bahagian A. Okey, saya tak sabar cikgu. Jom kita mulakan. Okey, jadi kalau Akmal tengok dekat sini ya, tema 12 asli dan contemporary. Okey. Jadi kenalah dengan Akmal yang melelong songket tadi. Sebab dia ada kaitannya dengan tema kita hari ini. Okey. Asli dan contemporary. Yang mana ya, dalam tema 12 ni Baik. adanya inilah gambaran berkaitan dengan asli tadi. Okey. Contohnya batik, songket. Tetapi kita kena tanya ni kawan-kawan kita, kalau Akmal lah, apa Akmal faham dengan asli? Kalau saya cikgu asli ini adalah satu perkataan yang di mana kita tahu dia original cikgu. Dan ianya cukup asli, dan kalau orang nak buat sesuatu perkara yang penambah baik pun dia takkan sama dengan yang asli. Wah, sangat tepat. Cikgu boleh bagi A tu. Penat saya menggoreng cikgu. Tak apa, biar goreng kita cukup rencah ya. Betul, Kalau cikgu. goreng tak cukup rencah, tak cukup garam, tak sedap nanti. Betul, cikgu. Jadi kita tanya apa kawan-kawan kita. Okey, pandangan mereka mengenai apa itu asli ke cikgu? Ya, asli dan contemporary. Okey, Suraya. Terkejut. Okey, Suraya, apa pandangan awak tentang asli itu? Apa yang awak faham mengenai asli? Asli? Ya. Sama lah macam Akmal cakap. Kita punya wifi sama. Kita tanya orang lain lah kot. Mungkin kita tanya Arasan. Arasan lebih Okey. tahu kot jawapan dia ya. Arasan, sama juga ke? Boleh. Saya rasa, bagi saya lah, saya setuju dengan abang. Tapi saya nak tambah ni, asli ni lebih kepada tulen. Maksudnya tak campur apa-apa, tak ubah apa-apa. Tulen cikgu. Ada tak lagi pandangan yang lain ya Saya nak berkaitan beri dengan pandangan. asli ni? Siapa tu? Oh, Yahya. Silakan Yahya. Asli bermaksud asal atau keturunan. Asal atau keturunan. Jadi cikgu. sebenarnya jawapan yang diberi oleh Abang Akmal, yang diberikan oleh Arasan, yang diberikan oleh apa? Yahya tadi memang betul lah ya. Itu sebab kita hari ini menonjolkan songket dan saya ya memakai baju batik. Ini sebenarnya asal usul masyarakat zaman dahulu ya. Mereka dah mencanting batik ya, mereka telah menenun songket ya. Jadi ya pakaian ini merupakan pakaian sejak zaman dahulu. Ya. Tambahan songket. Kalau Akmal lah, Akmal pakai songket waktu bila? Di pagi raya. Lepas tu kadang-kadang pun saya akan pakai kadang-kadang nak pergi solat Jumaat cikgu. Dan sebenarnya dia tak kira apa orang kata nak pergi ke masjid baru nak pakai cikgu. Betul, Kita nak pergi mungkin majlis kenduri kendara cikgu. Ya betul. Apa pun kita boleh pakai Boleh. juga. Jangan tanya nak pergi majlis lagi satu tu. Itu masalah tu. Okey. ya, cikgu. Sekarang mana butang baju Melayu abang, mana Okey, itu biasa dialog Piramli tu kan. Okey, kita tanya kawan-kawan kita apa maksud contemporary ya? Contemporary. Okey. Siapa yang faham mengenai maksud contemporary? Mungkin ada murid-murid Okey, Suraya kita. nak cuba bagi pandangan ya. Okey, sama dengan jawapan saya ke? Kalau macam tu kita tanya Abang Akmal dulu. Apa itu contemporary ya? Okey, Suraya silakan. Saya rasa masuk contemporary ialah pada masa ini. Pada masa ini. Oh. Pada masa Moden lah, ini. cikgu. Tengok Suraya macam dah nak tulis karangan dah. Pada masa ini. Saya tunggu juga sambungan dia pada masa kini. Okey. Ada tak lagi pandangan yang lain? Ada sesiapa? Ada, saya cikgu. Okey, Tasnim. Saya setuju dengan Suraya cikgu, cuma saya nak tambah lagi sikit. Ya. Contemporary ni ialah hidup atau berlaku pada masa yang sama. Jadi cerita dia bila kita kaitkan asli dengan contemporary ni sebenarnya bagaimana kita nak memartabatkan lagi songket atau batik ni ya. Yang apa yang kita pakai hari ni kan. Ya. Jadi kalau kita tengok batik ni telah digunakan sebagai pakaian rasmi oleh kaki tangan kerajaan pada setiap hari Khamis ya. Jadi dia dah satu yang kita patut popularkan agar pakaian ini tidak hilang di telan zaman ya. Okey, kita pergi. Okey, ini ya.
Ini ialah tajuk-tajuk yang terdapat dalam tema 12 ni. Sebenarnya tema 12 ni daripada buku teks tingkatan 4. Baik. Mereka ni sedang membuat ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan SPM ya. Jadi ada beberapa tajuk kecil di sini ya. Jadi kalau tengok di situ adanya gambar murid-murid sedang bermain permainan muzik itu. Siapa tahu ni ya, murid-murid sedang main muzik apa sebenarnya? Apa Saya dia? nak cuba boleh? Okey, Yahya silakan. Saya nampak sekumpulan pelajar sedang bermain alat muzik bernama Cak Lempong. Ya, sebenarnya Cak Lempong ni dia ada dalam salah satu tajuk dalam tema 12 ni. Kemudian dia ada ni macam hari ni saya pakai baju batik kan. Dia ada ni kain batik. Kemudian ada lagi makanan tradisional ya. Alat muzik tradisional. Jadi di sini dalam topik ni kita akan murid tu didedahkan dengan perkara-perkara yang lama yang orang dahulu-dahulu dah pun ya. Dan kita suburkan pada masa ini. Okey, sekarang ni kita tak boleh lengang-lengangkan masa nanti tak sempat nak mengarang Jadi sebenarnya hari ni cikgu nak mengajar murid-murid berkenaan dengan penulisan karangan. Tetapi ya, apa yang cikgu hasratkan selepas pelajaran hari ni, siri kita ni, murid-murid dapat menulis karangan dengan menggunakan wacana yang lengkap dan bahasa yang gramatis. Jadi apa yang ditekankan ialah kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Okey ya. Sebenarnya untuk makluman Akmal ya, sebenarnya murid-murid kita ni merupakan murid yang akan murid yang pertama yang akan menghadapi peperiksaan KSSM. Betul. Kurikulum sukatan baru sukatan sekolah menengah ya. Jadi mereka ni akan menempuh peperiksaan yang berbeza daripada senior mereka sebelum ini. Jadi hari ini cikgu nak ajar mereka salah satu soalan yang terdapat dalam bahasa Melayu kertas 1. Okey. Sebenarnya kertas 1 ni ada 2 soalan je. Kalau tengok di sini, okey, kita tengok kemahiran dia, kemahiran membaca dan menulis. Okey, ada 2 soalannya. Soalan bahagian A. Sekejap ya. Okey. Okey, ada 2 soalan. Soalan bahagian A dan satu lagi bahagian B. Jadi hari ini cikgu nak tekankan penulisan karangan bahagian A. Yang membawa markah 30 markah. Baik. Cuma bahagian A ni murid-murid tak boleh memilih soalan. Suka tak suka mereka kena jawab. Itulah yang tadi kalau kita tengok arasannya, Tasnim dengan Yahya dia kata susahlah. Kalau susah pun mereka kena teroka juga, kena analisis, kena pasti untuk menulis sebab mereka tak diberi pilihan ya. Jadi sebabnya satu-satu sahaja soalan tunggal tetapi daripada pelbagai bahan ya. So kita tengok apa dia bahan dia ya. Dia satu soalan kombinasi pelbagai bahan ya. Jadi bahan-bahan dia terdiri daripada kalau kita tengok ya, ada gambar, mungkin diberi rajah, infografi ataupun mereka mendapat bahan puisi ataupun mereka mungkin mendapat teks seperti teks ucapan, petikan rencana, dialog, cerpen dan sebagainya. Jadi mereka kena analisis bahan tersebut. Okey. Jadi sekarang kita teruskan. Mula-mula mesti tengok soalan dulu. Betul. Apa-apa pun murid-murid kena baca soalan. Sebab kalau kita tak baca soalan nanti tak boleh nak jawab. Salah. Bukan dia jawab tapi jawapannya ke laut. Tidak kena dengan soalan diberikan. Jadi kita minta ya, siapa nak baca soalan ya? Okey, ada sesiapa? Saya cikgu. Silakan. Maklumat di bawah berkaitan dengan seni jalanan. Huraikan pendapat anda tentang seni jalanan. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baik, terima kasih Hezman. Hezman, tadi Hezman ada baca soalan. Apa yang Hezman nampak? Ini kita kena analisis ya Akmal. Kita kena analisis soalan supaya nanti jawapan kita tak melencong. Hezman, apa yang Hezman nampak ya?
berdasarkan soalan ini, saya dapati bahawa tema diberi ialah seni jalanan dan kita disuruh untuk menulis karangan dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi ini ialah seni jalanan ya. Jadi kita tengok tema dia. Kita kena cari tema dulu apabila kita menulis karangan. Jadi panjang karangan hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan ya. Jadi inilah soalan dia. Jadi murid diberi bahan rangsangan. Jadi di sini kita ada 2 bahan rangsangan. Okey, siapa nak baca bahan rangsangan ni ya? Cikgu, saya. Okey, silakan Hammond. Seni jalanan, mural dan grafiti. Mural ialah suatu lukisan besar pada ruang bangunan atau ruang dinding. Lukisannya berkisar tentang sesuatu benda, peristiwa, cerita atau pengalaman yang mengusik perasaan yang dilahirkan dengan cara yang cukup halus, cekap lagi mendalam. Oleh sebab itu, seni mural ini bukan sekadar karya seni untuk menceriakan sesuatu kawasan, malahan mengandungi maksud atau nasihat tertentu yang tersirat. Soalan ini dipetik daripada halaman 160 hingga 161 buku teks tingkatan 4 Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, terima kasih Hammond. Jadi Hammond baru baca bahagian 1 kan, bahan pertama. Jadi kita ada 1 lagi bahan ya. Okey, siapa nak baca bahan yang kedua? Okey, Yahya, silakan Yahya. Mural pada dinding yang membawa mesej keunikan, kebudayaan dan kesenian dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia yang menjadi projek murid-murid sekolah. Okey, terima kasih. Jadi kalau Akmal tengok di sini mereka diberi 2 bahan ya, dan bahan ini kedua-duanya diambil daripada buku teks tingkatan 4. Betul. Ya, jadi mereka dah baca bahan, tetapi mereka kena teliti sebab ini mural. Jadi mural ni tentang apa sebenarnya? Siapa nak bagi pendapat ya? Saya cikgu. Ya, Tasni. Saya nak bagi pandangan. Saya nampak lukisan mural seperti dinding bangunan cikgu. Kemudian saya juga nampak lukisan gambar bunga raya, Menara Kuala Lumpur dan gambar Tengku Abdul Rahman. Ya, betul ya. Bagus ya Tasnim. Jadi di sini kita dah nampak ya soalannya, bahannya. Jadi kita kena buat analisis. Jadi sekarang bagaimana kita kena analisis bahan. Nak tak nak mesti analisis sebab kita nak tulis karangan ya. Okey, yang pertama, apakah tema? Apakah tema? Tadi Hazman ada bagi tahu apa dia tema dia? Seni jalanan cikgu. Ya, seni jalanan ada dalam soalan ni ya Akmal. Okey, kemudian perkara kedua kita kena cari apakah maklumat yang terdapat dalam bahan tadi. Jadi kita tanya kawan-kawan kita ya, mereka mungkin tahu apa maklumatnya. Okey, baik, siapa nak bagi pandangan? Suraya. Dalam bahan 1 saya nampak ciri-ciri mural yang berkisar tentang lukisan mural tentang benda, peristiwa dan cerita. Okey. Jadi mereka membaca di sini. Ada tak pendapat lain ya? Tadi Suraya dah bagi, mungkin ada orang lain. Saya nak beri pendapat. Okey, Yahya silakan. Dalam bahan pertama juga terdapat maklumat berkaitan dengan kepentingan moral, iaitu moral bukan sahaja karya seni untuk menceriakan sesuatu kawasan, tetapi mengandungi maksud atau nasihat tertentu. Jadi Akmal tengok di sini mereka memang kena analisis. Jadi semua tu ada dalam bahan ya. Bila mereka ni ya, contoh Suraya tadi dia bagi bahan kat sini. Yahya dia bagi bahagian ni. Tetapi kita kena tengok juga kan apa kaitan bahan ni dengan isu semasa, isu terkini. Jadi kita tanya kawan-kawan kita, mungkin mereka tahu ya. Ya, siapa saya nak tambahkan cikgu. Boleh Tasnim. Silakan. Terdapat juga maklumat mengatakan bahawa mural pada dinding membawa mesej keunikan kebudayaan dan juga kesenian. Masih tengok Tasnim masih lagi memberi berkaitan dengan maklumat. Ada tambahan lagi mesej yang ingin disampaikan kan. Okey, kita tanya apakah isu semasa yang boleh dikaitkan dengan mural ni ya? Ada sesiapa? Saya nak beri pandangan. Okey, silakan. Bagi saya cikgu, seni jalan ni kini dah mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebab kalau kita lihat ada seni contingan ataupun lukisan pada dinding yang kini mendapat perhatian masyarakat Malaysia lah, yang lebih dikenali sebagai grafiti.
Tengok. Grafiti cikgu. Ya, buku teks tu banyak sangat informasi sebenarnya. Ya. Ada tak lagi yang nak bagi pandangan ya? Ya, Saya Hazman. Silakan. Saya setuju dengan Arasin. Saya dapat lihat lakaran pada dinding yang cantik bukan lagi aktiviti vandalism tetapi aktiviti pencipta seni. Itu sebenarnya cikgu. Ya, sebenarnya kalau kita tengok remaja kan dia suka melakukan aktiviti seperti menconteng dinding-dinding. Apa kata remaja ni kita cuba buat sesuatu untuk mereka kerana mereka cuba meluahkan perasaan mereka. Jadi luahan perasaan itu dalam bentuk lakaran dan hasilnya karya seni yang menarik dan boleh mengindahkan kawasan kan. Jadi ini baru analisis bahan. Jadi seterusnya berapakah bilangan perkataan? Berapa Akmal bilangan perkataan dia? 150 hingga 200 patah perkataan, cikgu. Ya, betul. Jadi inilah yang perkara pertama yang mereka kena fikirkan apabila mereka mendapat bahan. Kemudian, kena ada rangka karangan. Ya, sebelum kita nak pergi ke rangka tu, cikgu. Izinkan saya untuk kita berhenti rehat dulu, boleh, cikgu? Boleh. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Tadi kita dah sentuh ni, cikgu. Apa mengenai apa karangan tu, cikgu? Ya, betul. Analisis bahan. Dan sekarang ini, saya nak tahu jugalah mengenai rangka karangan tu, cikgu Zainab. Okey, sebenarnya Akmal mereka dah tahu dah rangka karangan ya. Okey. Jadi untuk menulis karangan yang panjangnya 150 hingga 200 patah perkataan. Betul. Jadi kita buat karangan yang mengandungi lebih kurang 4 perenggan sahaja. Sebab kita kena rancang. Jadi perenggan pertama 40 patah perkataan lebih kurang. Betul. Perenggan kedua dan ketiga 60 patah sebab dia perenggan isi. Dan seterusnya perenggan kesimpulan. Baiklah, kita akan mula buat karangan ya. Kalau ikutnya cikgu menggunakan teknik penulisan pendahuluan Tehui. Itu yang kata Korea tadi ya. Okey. Tehui ni merujuk kepada tema, huraian dan isu. Kita tanya ya, siapa dalam kalangan rakan-rakan kita yang ada pandangan mereka ya berkaitan dengan penulisan pendahuluan. Okey, siapa boleh berikan? Okey, silakan Suraya. Okey. Cikgu, tema kita ialah seni jalanan yang merujuk kepada mural dan grafiti. Ya, bagus. Ya, ada lagi siapa nak tambah ya idea yang diberikan oleh Suraya tadi ya? Cikgu, saya. Ya, Heman, silakan. Cikgu, saya nak huraikan tema sikit. Untuk huraian, boleh tak kalau saya tulis tentang seni mural dan grafiti pada dinding bangunan atau pada dinding sekolah? Sebab saya lihat ada lukisan mural yang agak mengagumkan pada dinding sekolah saya, cikgu. Ya, betul ya. Memang bagus ya sebab di sini murid telah memberi huraian ya sebab sekolah Heman ni sebenarnya sekolah yang mempunyai dinding mural yang sangat cantik. Kalau Akmal pergi, Akmal pun akan teruja. Dekat SMK Sultan Abdul Samad. Ya, SMK Sultan Abdul Samad. Ada tak lagi jawapan lain ya yang nak bagi pandangan berkaitan dengan ni penulisan pendahuluan ya? Ada sesiapa lagi? Ada lagi? Cikgu, Ya? boleh ke saya nak tulis isunya, cikgu? Boleh Tasnin, silakan. Isunya ialah seni jalanan semakin popular atau semakin mendapat perhatian masyarakat. Jadi sebenarnya kalau Akmal tengok tadi mereka telah ya mengeluarkan tema, huraian dan isu dia. Inilah teknik Tehui tadi. Dari sini mereka akan menulis karangan. Itu yang dikatakan rangka karangan tadi. Apa-apa pun kita kena buat rangka supaya karangan kita tidak tersasar ya. Baik. Okey, jadi siapa ada buat karangan ni ya, pendahuluan ni? Okey, sebenarnya daripada apa yang murid buat tadi, kita boleh jelaskan. Jadi tak perlu menulis begitu panjang, hanya 3 ayat sahaja. Siapa nak baca ya? Saya nak baca, cikgu boleh? Dah berebut dah berebut dah Suraya dengan Yahya. Okey. Want to som lah. Okey, teruskan Yahya. Okey, lepas ni Suraya. Boleh Suraya? Alright. Okey, silakan. Opa Yahya.
seni jalanan semakin popular dan diminati di negara kita. Di sekolah, seni jalanan dijelmakan dalam bentuk mural dan grafiti. Hakikatnya, kita melihat banyak mural pada dinding bangunan sekolah. Malah pada hari ini, murid-murid mula meminati seni contengan atau doodle. Terima kasih Yaya. Jadi kalau kita tengok di sini ada 3 ayat yang merangkumi tadi ayat tema ya. Ayat tema ni ayat pertama. Kita ikut saja. Kemudian ayat kedua, ayat huraian dan diikuti oleh ayat isu dia. Jadi dah lengkap dah untuk pendahuluan yang panjangnya lebih kurang 40 patah perkataan. Jom kita tengok perkarangan isi pula. Okey. Nanti kita lengah masa-masa mencemburui kita ya. Ya, ini dia. Okey. Oh, I suka. I suka. I suka. Okey, apakah isi? Kita tanya kawan-kawan kita ya. Kita tanya tadi, siapa tadi? Suraya kan? Siapa nak bagi pandangan ya? Tak, Suraya tak nak pula. Suraya tak suka ya. Oh, Suraya tak suka. Okey, ada yang nak bagi pandangan berkenaan dengan teknik penulisan ni. Okey, Yahya silakan. Opa Yahya. Saya nak beri pandangan cikgu boleh? Boleh Yahya. Isi pertama ialah ciri-ciri moral merupakan moral ialah sesuatu benda, peristiwa, cerita atau pengalaman yang mengusik perasaan. Okey, tadi sebenarnya Yahya telah mengambil bahan daripada bahan yang pertama tadi sebenarnya iaitu ciri-ciri mural. Okey, ada siapa lagi nak memberi pandangan ya penulisan isi ni? Ya, Arasan, silakan Arasan. Cikgu, saya setuju dengan isi Yahya. Cuma saya nak tambah huraian dari segi contoh lah. Saya ambil contoh dari bahan 2 iaitu lukisan Bunga Raya, lukisan Menara Kuala Lumpur dan lukisan tokoh kemerdekaan kita. Sebab kesannya saya rasa masyarakat Malaysia dapat menghargai seni itu. Jadi di sini kalau kita tengok mengambil pelbagai lukisan ni sebagai huraian dia dan kesan dia masyarakat akan lebih menghargai. Jadi kita tengok ada tak rakan kita yang dah cuba menulis ya bahagian perenggan isi ni? Saya tengok. Tengok Tasnim senyap-senyap dia terus menulis ya. Kita tak nampak pun dia menulis. Itulah. Silakan Tasnim. Seni jalanan ini mempunyai ciri-ciri yang sangat menarik minat seseorang. Mereka akan meluahkan perasaan dan pengalaman yang bermakna pada ruang dinding. Sebagai contohnya, artis melukis gambar tokoh kemerdekaan. Kesannya, seni jalanan ini dapat melahirkan semangat patriotik seperti peribahasa tak kenal maka tak cinta. Jelaslah bahawa seni jalanan dapat mencungkil kreativiti seseorang. Jadi sekarang Tasnim telah menggunakan rangka ini untuk mengarang. Jadi hasilnya inilah ya perenggan isi tadi Asyuka tu ya yang bermula dengan ayat apa isi ya huraian, kemudian ada contoh, ada kesan dan ada penegasan sebenarnya. Okey, siapa nak baca ya? Siapa nak baca? Saya cikgu. Okey. Silakan. Seni jalanan ini mempunyai ciri-ciri yang sangat menarik minat seseorang, terutamanya sekali golongan artis yang berbakat. Artis akan meluahkan perasaan dan pengalaman yang bermakna pada ruang dinding. Sebagai contohnya, artis melukis keindahan flora dan fauna serta gambar tokoh kemerdekaan. Kesannya, seni jalanan ini dapat melahirkan masyarakat yang menghargai anugerah ciptaan Tuhan seperti peribahasa tak kenal maka tak cinta. Jelaslah bahawa seni jalanan yang menarik ini dapat mencungkil kreativiti artis. Jadi sebenarnya pelukis ni pun kita panggil artis ya. Bukan yang berlakon, yang menyanyi sahaja ya. Jadi di sini kita tengok ada 5 ayat daripada apa yang ditulis oleh Tasnim tu saya dah murnikan. Jadi kita masukkan dengan kosakata yang menarik diikuti oleh apa orang kata peribahasa dan sebagainya ya. Jadi kita pergi pula kepada penulisan isi yang kedua. Maksudnya perenggan yang ketiga. Oleh sebab murid kita dah boleh menulis pendahuluan, dah boleh menulis isi. Apa kata isi yang ketiga ni? Kita minta mereka tulis sendiri. Agak-agaklah Akmal kalau saya suruh Akmal tulis berdasarkan rangka yang saya bagi ni boleh tak? Boleh cikgu.
Agak-agak. Tapi saya tak nak uji Abang Akmal ni. Takut Alhamdulillah, bahasa ke cikgu. laut. Ya. Okey, tak apa. Kita tanya murid kita lah. Dia orang tak sabar tu. Dia orang ada sangat semangat. Okey. Siapa nak baca hasil tulisan ya? Cikgu, saya cikgu. Herman dari tadi lagi sedang menunggu ya nak memberi idea. Okey, silakan. Okey. Yalah cikgu, saya nampak kawan-kawan saya semangat, saya pun teruja cikgu. Okey, teruskan. Bagus. Okay, Alright, cikgu, ayat silakan. dia berbunyi. Ayat dia berbunyi. Selain itu, seni jalanan juga membawa mesej yang memaparkan keunikan kebudayaan dan kesenian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum yang terdapat di tanah air kita, Malaysia. Murid-murid yang berbakat dapat menghasilkan pelbagai projek seni di sekolah yang bertemakan keunikan masyarakat majmuk. Hal ini dapat memupuk ukhuwah dalam kalangan murid pelbagai kaum. Bagus ya Herman. Kita tengok ada tak lagi siapa yang nak tunjuk hasil tulisannya? Ada siapa lagi? Hezman. Silakan. Ya. Seni jalanan juga membawa mesej keunikan kebudayaan dan kesenian dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam telah mencipta keunikan ini. Keunikan ini dapat mengukur perpaduan kaum seperti peribahasa, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Okey, terima kasih Hezman. Alright. Sebenarnya ya, mereka boleh menulis karangan dengan baik, tapi cikgu murnikan apa yang mereka tulis tadi ya. Tapi mereka tulis itu sebenarnya dah boleh lulus dengan cemerlang. Baik, bagus dengan ada peribahasa dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya inilah jawapan untuk perenggan isi yang diulas oleh Herman dan Hezman tadi ya. Jadi siapa nak baca ya? Saya nak baca cikgu boleh? Ya, laju je Yahya ya. Seterusnya, seni jalanan juga membawa mesej keunikan, kebudayaan dan kesenian dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Latar belakang masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam telah mencipta keunikan ini. Murid-murid yang berbakat boleh berkarya dengan menghasilkan pelbagai projek seni yang bertemakan keunikan masyarakat majmuk. Keunikan ini dapat mengukuhkan perpaduan kaum seperti peribahasa, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Terima kasih ya Yahya. Jadi sebenarnya Yahya tadi dia menulis daripada rangka tu. Dan sekarang kita pergi perenggan yang terakhir ya. Okey, perenggan terakhir dah ya Akmal. Okey. Sekarang ni kita tanya murid-murid kita ya, siapa nak bagi cadangan? Semua dah tahu menulis, mungkin boleh menulis ayat simpul dengan baik ya, ayat kesimpulan dengan baik. Okey, ada siapa nak bagi cadangan? Cikgu, saya cikgu. Okey, silakan Herman. Bagi ayat simpul, kita cakap berkaitan dengan seni jalanan cikgu sebab ia merupakan tema bahan kita. Bagi saranan pula, semua pihak perlu berganding bahu memajukan hasil seni jalanan untuk harapan dapat meningkatkan imej negara. Bagus. Ada tak lagi cadangan yang lain? Okey, Suraya silakan. Bagi simpulan, saya letak seni jalanan yang penting. Saranannya, pihak kerajaan berusaha menjadikan seni jalanan sebagai langkah mengindahkan kawasan. Harapan pula saya letak dapat menarik pelancong asing. Ya, sebenarnya semua tepat. Apa-apa pun jawapan janji, jawapan itu rasional ya, munasabah. Okey, siapa nak buat kesimpulan cepat-cepat? Kita lelong-lelong. Okey, Tasnin silakan. Kesimpulannya, karya seni jalanan amat penting. Oleh itu, karyawan seni jalanan perlu bersikap lebih proaktif dalam memperkaya karya seni ini. Sentuhan seni ini pasti dapat merancangkan industri pelancongan di negara kita. Ya, bagus ya Tasnin. Ada tak lagi siapa Saya nak cuba bagi? cikgu boleh? Boleh. Ya, silakan. Kesimpulannya, karya seni popularkan di negara ini. Itu, karyawan seni jalanan perlu memperkaya karya seni ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sentuhan seni ini pasti dapat merancangkan industri pelancongan di negara kita. Bagus ya. Jadi mereka telah boleh menulis kesimpulan dengan baik sebab mereka dah tahu dah apa dia tema, apa dia isi. Sebenarnya daripada tema, isi tadi mereka dah boleh keluarkan ayat kesimpulan ya. Jadi inilah kesimpulannya. Jadi siapa nak baca ya? Ya, Arasan silakan. Saya boleh cikgu. Ya, Saya pun boleh. terus. Baik. Kesimpulannya, karya seni jalanan amat penting dan perlu dipopularkan di negara ini.
Oleh itu, karyawan seni jalanan perlu bersikap lebih proaktif dalam memperkaya karya seni ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sentuhan seni ini pasti dapat meningkatkan imej negara, seterusnya merancakkan industri pelancongan di negara kita. Jadi sebenarnya dia ada juga akronim dia iaitu Saraha. Jadi yang pertama tadi Tehul, Betul. Ashoka Ya. dan Saraha. Ya. Korean punya bahasa ya. Betul. Cikgu, saya juga nak buat kesimpulan, boleh ke cikgu? Boleh je. Kesimpulannya kita kena berhenti rehat dulu cikgu, boleh? Oh, boleh sangat. Baik. Anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kesimpulannya, kita pun dah kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, tadi kita dah tengok dah kan. Ada Aishuka, ada Saraha dan juga apa lagi satu tu cikgu? Penaluan. Cuba tanya kawan kita. Mereka tahu tak? Apa yang ada tiga-tiga tu? Ada sesiapa? Boleh bantu saya? Saya boleh bantu. Cantik. Tehui. Jadi murid-murid ni mereka boleh aplikasikan formula yang cikgu ajar pada hari ini semasa mereka menulis karangan bahan ransangan. Tehu, Aishuka, Saraha. Ya. Tapi walaupun hafal cikgu pastikan faham apa di sebalik Aishuka tu kan? Ya, sebab dia akronim. Akronim daripada perkataan yang memang mereka kena betul-betul faham lah. Ya. Okey. Jadi teknik jumper. Ingat jumper kereta je ya. Ini pun ada jumper. Jumper ialah jumlah perkataan. Kenapa cikgu tekankan? Ya, Akmal, kenapa cikgu tekankan? Karangan bahan ransangan mereka memang kena tulis 150 hingga 200 patah perkataan. Tak boleh lebih. Jadi itu sebab saya keluarkan teknik jumper ni ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, murid kena pastikan mereka menulis tadi 40 kan. Kemudian isi 60. Isi kedua 60, kesimpulan 40. Jadi bila kita kira daripada hasil penulisan murid tadi, kita kira-kira memang sangat cantik karangan ni sebab 200 patah perkataan ya. Jadi inilah cara bagaimana kita nak menghasilkan karangan bahan ransangan ya. Jadi inilah karangan yang kita tulis dari awal tadi sebenarnya. 200 patah perkataan cikgu telah keluarkan dan letak di sini. Tak apa, Akmal boleh random je panggil kawan-kawan kita untuk baca setiap perenggan. Okey, ada sesiapa yang nak baca untuk segmen terakhir ni? Perenggan pertama, siapa nak baca? Angkat tangan. Ada siapa? Okey, Arasan. Okey, Arasan silakan. Baik, untuk perenggan pertama, seni jalanan semakin popular dan diminati di negara kita. Di sekolah, seni jalanan dijelmakan dalam bentuk mural dan grafiti. Hakikatnya, kita melihat banyak mural pada dinding bangunan sekolah. Malah pada hari ini, murid-murid mula meminati seni contingan atau doodle. Okey, seterusnya perenggan kedua, siapa nak baca? Ya, Yahya, silakan. Seni jalanan ini mempunyai ciri-ciri yang sangat menarik minat seseorang, terutamanya sekali golongan artis yang berbakat. Artis akan meluahkan perasaan dan pengalaman yang bermakna pada ruang dinding. Sebagai contoh, artis melukis keindahan flora dan fauna serta gambar tokoh kemerdekaan. Kesannya, seni jalanan ini dapat melahirkan masyarakat yang menghargai anugerah ciptaan Tuhan seperti peribahasa tak kenal maka tak cinta. Jelaslah bahawa seni jalanan yang menarik ini dapat mencukil kreativiti artis. Okey, seterusnya perenggan yang ketiga. Okey, tadi kita ada nampak Hazman ada angkat tangan tadi. Ya, Hazman, silakan. Okey, lepas ni Hazman boleh? Okey. Siapa-siapa pun tak apa. Okey. Seni jalanan juga membawa mesej keunikan kebudayaan dan kesenian dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Latar belakang masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam telah mencipta keunikan ini. Murid-murid yang berbakat boleh berkarya dengan menghasilkan pelbagai projek seni yang bertemakan keunikan masyarakat majmuk. Keunikan ini dapat mengukuhkan perpaduan kaum seperti peribahasa,
seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Okey, dan yang terakhir Herman, silakan. Okey, silakan Herman. Kesimpulannya, karya seni jalanan amat penting dan perlu dipopularkan di negara ini. Oleh itu, karyawan seni jalanan perlu bersikap lebih proaktif dalam memperkaya karya seni ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sentuhan seni ini pasti dapat meningkatkan imej negara, seterusnya merancangkan industri pelancongan di negara kita. Okey, terima kasih. Cikgu, Herman dia lupa baca yang bawah tu sekali tu, cikgu. Herman. Sebut sekali. Berapa patah perkataan? 200 patah perkataan. Berjaya kita menghasilkan karangan berpandukan bahan rangsangan yang jumlahnya sangat ideal lah ya. Betul. Sebenarnya susah nak dapat jumlah yang sangat ideal, tapi murid-murid kita hari ini berjaya menghasilkan satu karangan yang sangat mantap sebenarnya. Jadi ya, kita nak tanya murid-murid kita ni apa yang mereka dapat ya sepanjang pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, siapa nak bagi pandangan? Okey, silakan. Betul lah. Okey. Pada akhir pelajaran ini, saya dapat menulis karangan bahagian A dengan menggunakan formula Tehyu, Asuke dan Saraha dengan ayat yang gramatis dan wacana yang lengkap. Saya perlu akur jumlah patah perkataan iaitu 150 hingga 200 patah perkataan. Ya, terima kasih. Itu. Jadi cikgu harap ya, awak lepas ni semua murid boleh menulis karangan dengan baik ya. Jadi kalau ikut rumusan murid ni sebenarnya bila mereka dapat soalan pertama sekali kenal pasti tema. Jadi cikgu nak jawab ya apa yang murid bagi pandangan awal tadi, dia tak boleh nak kenal pasti tema ya. Kemudian ingat formula, kerana formula ni memudahkan kita untuk merangka isi karangan sebenarnya. Kalau tidak nanti kita akan pandang kipas, pandang langit sebab nak cari maklumat untuk nak diisikan dalam karangan tersebut. Kemudian akur jumlah perkataan diikuti dengan ungkapan yang menarik seperti peribahasa. Tadi kan ada beberapa peribahasa kan. Kemudian ayat pula ayat yang gramatis. Ayat gramatis ni ialah ayat yang betul susunan bahasanya. Dia ada subjek, predikat dan keterangan ya. Diikuti oleh wacana yang lengkap. Tadi pada awal tadi kan ada cikgu bagi tahu tentang penggunaan wacana ni. Jadi ini sepatutnya murid kena kuasai untuk dia nak mendapatkan hasil karangan yang baik. Jadi pesan cikgu. Cikgu pun ada pesanan ya. Ini pesanan cikgu kepada murid-murid cikgu dan murid-murid yang menonton ya siaran cikgu hari ini. Yang pertama, bila nak jawab baca soalan, membaca, kemahiran membaca itu penting. Kemudian teliti setiap maklumat. Jangan baca saja, kena tengok juga bahagian gambar ke, infografik tu ada tak lagi ya, raja-raja ke, kerana semua tu ada infonya ya. Kemudian kena pasti tema dan isu ya dalam bahan tersebut. Kosakata juga kena luas ya, serta tepat dan ungkapan yang menarik. Jadi kalau Akmal tengok ya, cikgu warnakan. Di situ cikgu nak apa orang kata, murid-murid ni peka. Peka dengan perkara-perkara yang dia perlu ambil perhatian ya. Kemudian idea mestilah relevan, huraian sangat jelas, berkembang dan menarik. Jangan soalan tu A pergi hurai B. Jadi dia dah terkeluar daripada tajuknya ya. Dan murid-murid juga yang penting kena akur dengan bilangan patah perkataan. Jadi inilah yang membezakan karangan bahagian A, murid-murid SPM yang bakal menduduki peperiksaan pada bulan Mac nanti dengan murid-murid sebelum ini. Jadi sebenarnya mereka ni menulis dengan orang kata tak seteruklah kakak-kakak mereka yang dahulu, kerana dia telah diberikan bahan dah ada. Dalam bahan tu semua ada info, jadi boleh membantu murid-murid untuk mengembang idea sebenarnya. Jadi ni pesanan cikgu yang mesti diingat sehinggalah murid-murid boleh menulis karangan dengan baik. Take note ya, ambil nota ni ya dan ingat. Okey. Jadi kalau tengok di sini apa yang cikgu harapkan ya, perkongsian cikgu pada hari ini dapat membantu murid-murid kita mencetus idea dia ya, idea mereka untuk mengarang dengan lebih baik. Siapa tu cikgu?
Entahlah, cantik sangat ya. Jadi, ni orang umur 50 tu ya. Baru 50 cikgu. Yeah. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Jadi kepada murid-murid di luar sana, kalau bila tibanya kan nak jawab karangan bahagian A, kalau tiba-tiba alamak macam mana nak buat, jangan risau. Gunakan saja 3 formula yang cikgu bagi tadi. Yang pertama, teh hui. Yang kedua adalah I syuka. Dan juga yang ketiga adalah apa dia? Saraha. Saraha ke Sahara cikgu? Saraha. Itu dia. Ala-ala kan kita pun dah nak habis kelas ni, boleh tak kita cakap terima kasih cikgu sama-sama? Murid-murid semua boleh ke? Boleh Okey, on mic semua sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Terima kasih. Wah, cukup sinkronis sekali. Okey, jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Cikgu Zainab dan juga murid-murid di Google Meet dan juga yang menonton kami di Didik TV. InsyaAllah saya doakan semua akan berjaya dan sukses nanti dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya Akmal Nazri, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM